Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Yang berusaha Tuan Nazir Masjid Timbalan, Usaha Bandar dan para jiki yang dimuliakan, lagi dihormati imam yang memimpin solat maghrib sebentar tadi, yang juga siap yang mengumandangkan azan menjemput kita hadir ke masjid ini, dan juga siap yang mempersiapkan masjid menyambut kehadiran kita semua, dan seterusnya muslimin muslimat hadirin hadirat yang dikasihi Allah, yang diredai Allah, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukurlah kepada Allah SWT kerana telah menganugerahkan kepada kita masa untuk kita hadir ke masjid. Itu masa yang amat nikmat, amat terbesar bagi kita, masa hadir ke masjid. Kerana hadir ke masjid itu ialah jadual daripada Allah. Kita hidup di dunia ini ada masa yang dijadualkan oleh Allah, ataupun kita hidup dunia ni ada jadual daripada Allah untuk kita penuhi. Dan contohnya apabila cukup setahun ada jadual Allah, iaitu Ramadan yang kita akan sambut 2-3 hari lagi. Itu jadual Allah setahun sekali. Dan Allah berfirman, siapa yang tak penuhi jadual ini, tak penuhi ini, itu orang rugi. Wal as innal insana lafi khus illa allazina amanu wa amilus solihat. Manusia ini rugi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Siapa yang beriman beramal soleh? Siapa? Iaitu orang, antaranya ialah orang yang datang ke masjid. Ini berpandukan kepada orang nombor 1, Sayyidul Adam, iaitu penghulu manusia, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini ulang-aliknya ke masjid, hariannya ia ke masjid. Nabi ini Nabi ini ialah orang yang paling tertinggi darjatnya di kalangan Nabi dan juga daripada kalangan manusia. Orang yang ulang-alik masjid, itulah orang yang memenuhi masa. Sesiapa yang tak memenuhi masa, dia itu orang yang rugi. Kenapa rugi? Kerana mempersia-siakan masa. Di dunia mereka tak nampak, apabila di akhirat nanti semuanya menyesal. Kerana apa? Kerana merasa rugi, tidak memenuhi masa semasa hidup. Datanglah ke masjid seperti mana Nabi ini hadir ke masjid. Selagi ada kudrat, selagi ada kuasa, selagi ada upaya, datanglah penuhi jadual Allah SWT di masjid. Bersyukur juga pada petang ini dapat bertemu kembali dengan tuan-tuan. Kita akan kongsi pada petang ini 2 tajuk. Tajuk yang ke-6 dan tajuk yang ke-7. Tajuk yang pertama itu tajuk yang ke-6. Seorang mukmin itu meninggal dunia dengan kening yang basah. Seorang mukmin yang soleh meninggal dunia dengan raut wajah yang basah, sama ada dahi, kening, mata, pipi berpeluh, di wajahnya. Itulah tanda-tanda dia itu seorang mukmin yang soleh. Bermaknanya orang yang disayangi Allah, orang yang diredai Allah, berbeza dengan orang yang dimurkai Allah. Mana nak sama? Tak sama. Orang yang baik kepada Allah ini berakhir dengan baik. Allah tunjukkan tanda. Inilah tanda orang baik. Orang di sebalik itu Allah tunjuk juga tanda. Inilah orang yang di sebalik itu. Asasnya kalau bab ini asasnya ialah mana-mana kita sebagai seorang Islam, asasnya antara kita dengan orang lain ini, asasnya ialah ayat
la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tak sama ahli neraka dan ahli syurga. Ahli syurga itulah mereka yang berjaya. Mana sama. Jadi dua ini selama-lamanya tak akan sama. Yang beriman amal soleh memenuhi masa Allah. Yang kafir itu mensia-siakan masa Allah. Jadual Allah ada semasa hidup, tak ada. Dia kata tak ada. Kita kata ada. Jadual itu ada. Memang kena penuhi. Dan kehadiran dicatat. Karena itu dicatat. Dan kamu akan lihat kehadiran kamu di akhirat nanti. Itu orang beriman dan beramal soleh. Mana nak sama? Jadi perkara ini tak akan sama selama-lamanya. Gaya hidup tak sama. Gaya akhlak tak sama. Buku kitab tak akan sama. Akhirnya sekali ketika mati, sama ke? Tak sama. Orang yang beriman dalam masalah ini ada tanda-tanda seperti Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallah simahum fi wujuhihim min atharis sujud zalika mathaluhum fit Taurah. Sama ke orang yang beriman beramal soleh ini? Tak sama. Ada tanda-tanda pada wajahnya, ada seri wajahnya. Seri wajah itu seri nur cahaya Allah. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Kesan daripada sujud bermaksudnya kesan daripada salat, kesan daripada ambil wudu. Itu cahaya. Cahaya nanti Allah berfirman, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh fa ammal ladzina swaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fazukul azab. Pada hari mukanya hitam dan pada hari mukanya putih. Putih itu orang yang kesannya daripada solat ataupun beriman, itu pada hari kebangkitan nanti. Bila dibangkit pun tak sama. Berdasarkan ayat tadi, sama ke orang amal soleh dibangkitkan dengan orang yang kafir dibangkitkan ataupun fasik dibangkitkan? Mereka dibangkitkan dengan muka hitam. InsyaAllah kita semua dibangkitkan dengan muka putih. Wa amal ladzina byaddat wujuhum fa fi rahmatillah. Orang yang muka putih itu orang yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah tak akan sama selama-lamanya. Semasa hidup tak sama, semasa nak mati tak sama, semasa dalam kubur tak sama, semasa bangkit tak sama, semasa menuju ke tempat masing-masing lagilah tak sama. Kita menuju ke syurga, mereka menuju ke neraka. Menuju ke syurga itu ya reda. Reda itu syurga. Orang yang menuju ke neraka itu orang yang murka dimurkai Allah. Murka itu neraka. Itulah diingatkan kepada kita. Jadi Allah tunjuk, banyak Allah tunjuk tanda-tanda kepada supaya kita ini insaf dan kembali kepada Allah SWT. Antaranya ialah di waktu hampir wafat ataupun di waktu kematian, mukanya berpeluh, keningnya basah, raut wajahnya basah berpeluh. Itu antara tanda-tanda orang yang soleh. Dan ulama kita sebut di sini kenapa wajahnya basah. Kita akan lihat di sini. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Buraidah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang mukmin itu meninggal dunia dengan kening yang basah. Kening yang basah itu raut wajah yang basah. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Tirmizi dan menganggapnya sebagai hadis hasan. Mana hadis hasan? Hadis yang sahih, hadis hasan. Salman Al-Farisi pula mengatakan bahawa ia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan 3 hal kepada orang yang akan meninggal dunia. Jika keningnya basah, sepasang matanya berpeluh dan hidungnya mengembang dan mengeluarkan suara yang panjang tapi bukan berdengkur, seperti mendengus panjang. Itu tanda, itu adalah rahmat dari Allah yang turun kepadanya. Fafi rahmatillah. Mereka fafi rahmatillah. Wa amal ladzina byaddat wujuhuhum fafi rahmatillah. Itu Allah berfirman kepada orang yang muka putih itu di akhirat. Ketika mati pun sama, tak sama. Orang yang beriman beramal soleh mati tersenyum. Mukanya
ceria, seperti tersenyum ceria, itu rahmat Allah yang sedang turun kepadanya. Jika ia terpejam seperti anak perempuan, seperti anak perawan yang mati dicekik, kulitnya berwarna padam, kulitnya berwarna hitam, sepasang sudut mulutnya berbuih, maka itu adalah azab Allah Ta'ala yang turun kepadanya. Wali'azubillah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abdullah At-Tirmizi Al-Hakim dalam buku dan kitab Nawadir Al-Usul. Itu tanda-tanda di antara orang yang soleh, yang dikasihi Allah, yang diridai Allah, dengan orang yang engkar, sombong, angkuh, orang yang dimurkai oleh Allah. Tak akan sama. Seperti mana disebut, asasnya ialah ayat dan surah Hasyr, ayat yang ke-21 yang saya baca tadi, la yastawi tadi, itu ayat surah Hasyr. Dan sesiapa yang mengamal akhir surah Hasyr itu, besar pahalanya, darjatnya, dan satu hadis mengatakan darjatnya seperti juga orang mati syahid. Wallahu a'lam. Itu tanda-tanda kalaulah mukanya seperti matanya terbuka terbeliak, ataupun matanya terpejam, tetapi seperti menahan sakit, seperti perawan yang mati dicekik, itu azab yang turun padanya. Dan kulitnya berwarna hitam, dan ada buih di hujung mulut. Itu menunjukkan azab Allah yang sedang turun padanya. Wali'azubillah. Bermaknanya orang Islam ini ada dua juga keadaan. Satu, orang Islam yang beriman dan beramal soleh. Satu lagi, orang beriman tetapi tidak beramal soleh. Sekarang ni disebut Muslim dan praktis Islam. Satu lagi Muslim tidak praktis Islam. Maknanya selalu disebut begitu. Bermaknanya sebenarnya praktis Islam, tidak praktis Islam itu ialah orang yang soleh. Satu lagi orang yang tidak soleh. Orang yang soleh ini dia akan ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut kitab Allah. Orang yang tidak soleh ini dia kira ikut nafsunya, selalu bercanggah dengan apa yang disuruh oleh Allah, apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang disebut fasik, kadang-kadang disebut orang yang maasi, yang derhaka, kadang-kadang disebut orang yang berdosa. Itu orang yang kata yang bukan seorang yang soleh. Jadi itulah diingatkan kepada kita, dunia ini akan berakhir dan kita pun berakhir dengan kematian. Kematian itu akan lahirlah tanda reda ataupun murka. Dengan kematian itu Allah tunjuk tanda dan murka. Semasa dikubur pun ada tanda-tanda. Tak sama orang yang soleh dengan orang-orang kafir ini, tak sama. Orang beriman tak sama. Asas sebut tadi, dan selama-lamanya tak akan sama. Kerana itu antara rahmat Allah dan juga bala ataupun kemurkaan Allah. Tak akan sama selamanya antara laknat dan juga rahmat. Menurut ulama, menurut Abdullah, pada saat hendak meninggal dunia, sisa-sisa dosa dari seorang mukmin akan segera diseka dan dibersihkan, sehingga itu akibat keningnya basah. Jadi antara ulama kata, kenapa keningnya basah? Kenapa keningnya basah ketika dia wafat? Orang yang beriman masa ini basah, kadang-kadang berpeluh. Kita lap anaknya datang lap berpeluh, kemudian berpeluh lagi, berpeluh, dan peluh itu bau harum. Ini kenapa? Jadi ulama kita mengatakan ketika itu dosa-dosanya sedang dikikis buang oleh Allah, sehingga mengakibatkan keningnya basah. Ada juga ulama mengatakan kening basah tersebut kerana tanda dia sedang merasa malu kepada Allah kerana pernah melanggar larangannya. Tubuh bahagian bawah sudah mati sehingga masih bergerak, hidup ialah bahagian atas. Rasa malu itu pada sepasang mata
Jadi hal ini nampak tidak nampak kepada orang kafir atau orang yang sedang diazab, sama ada orang Islam yang tidak soleh ataupun orang kafir. Jadi peluh yang keluar itu dikening seorang mukmin sama dengan itu yang sedang merasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada ulama mengatakan kenapa basah? Pertama, kerana ketika itu Allah kikis buang dosa-dosanya. Sebab manusia ini tak akan lagi daripada salah dan silap. Walaupun salah macam mana sekalipun, yang maksum itu hanyalah Nabi. Kalau kita jaga daripada kesalahan, kita jaga kesalahan, dalam pada itu ada juga kesalahan yang kita terlakukan, ataupun debu-debu dosa hinggap pada diri kita. Hanya setakat itu saja. Jadi dosa-dosa ini melekat, dan dosa-dosa ini boleh dihapuskan bila-bila masa. Lagipun kerana mungkin tak sengaja, ataupun dosa yang paling kecil yang boleh dihapuskan dengan amalan soleh. Jadi apabila mati itu hadiah bagi kita. Apa hadiah mati bagi kita sebagai seorang yang soleh? Hadiah mati bagi orang yang soleh ini ialah mati itu sendiri menggugurkan semua kesalahan dosa-dosanya. Jadi ketika itu Allah kikis buang dosa-dosanya, dan apabila Allah kikis, jadi wajahnya berair, berpeluh. Ataupun ketika itu dia merasa malu kepada Allah, ingatkan kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan. Dah bertaubat pun, tapi kesalahan yang kecil, tidak ada dosa-dosa yang besar. Dia ingat apa yang pernah dia lakukan, tersalah ambil barang orang, atau pernah menganiaya orang sikit. Maknanya dia ingat, tetapi dia dah taubat. Tapi dia masih ingat, perkara itu masih ingat. Jadi ketika itu dia merasa malu kepada Allah. Yalah, kita nak menghadap Allah, nak menghadap orang yang Tuhan kita. Sama kini kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita nak jumpa, dan kita merasa malu dengan kesalahan kita ada. Jadi itulah menyebabkan wajahnya berpeluh, kerana bayang kaki dah mati. Semua jalan mati yang tinggalnya ialah bahagian muka saja. Jadi rasa malu, akhir sekali rasa malu itu naik, jadi ada di kawasan muka saja. Jadi mukanya berpeluh kerana rasa malu kepada Allah SWT. Jadi ketiga-tiga tanda rahmat Allah pada orang yang meninggal dunia itu tersebut boleh terlihat semuanya, atau hanya dua sahaja, ataupun satu sahaja, iaitu kening yang berpeluh, wajah yang peluh. Semua itu bergantung kepada tingkah ketakwaan dan amal masing-masing. Berlaku ketika amal takwa dan masing-masing, ada kita ataupun dia. Kadang-kadang kita akan lihat ketiga-tiga, wajah yang basah, suara yang dia mengembang, dan sebut tiga di sini, kening yang basah, mata berpeluh, hidungnya berkembang. Kerana kita akan lihat tiga-tiga tanda itu, dahi basah, mata pun basah seperti berair, mengeluarkan air mata, ataupun dia mengembang suara dengan panjang daripada hidung. Maknanya berdengus, tetapi bukan berdengkur. Kalau berdengkur itu azab, tapi suara yang panjang. Itu ketiga-tiga tanda itu kita boleh lihat ke semua, bergantung kepada ketakwaan. Tapi itulah tanda-tanda yang Allah tunjukkan keredaannya kepada kita semua ini. Sebab itulah Nabi kata, lihatlah orang yang hampir mati, semoga kamu akan menjadi insaf, ataupun kamu akan menambahkan lagi kebaikan amalan soleh untuk meneruskan kehidupan. Itulah dalam bab ini. Maknanya bab ini apa yang kita boleh ambil pengajaran ialah tanda-tanda Allah tunjukkan kepada orang-orang yang soleh, dan juga di sebalik itu. Kerana Allah tunjuk antara keredaannya dan juga kemurkaannya. Semoga dengan itu menjadi pengajaran kepada orang yang masih hidup. Dan Nabi sendiri pun ingatkan, lihatlah, hadirlah ketika orang yang akan mati, atau selalulah pergi ke kubur. Kerana perkara itu banyak memberi manfaat kepada kamu, kerana banyak pengajaran apabila kamu menghadiri orang yang wafat ini, dan juga kamu datang ke kubur.
Wallahu a'lam. Dan semoga kita ini sentiasa beringat-ingat dengan kehidupan, dan semua kita ini akan mati. Setiap langkah kita menuju kematian. Setiap langkah, setiap detik, setiap saat lepas ini kita akan pulang. Siapa boleh jamin yang dia akan sampai di rumah tepat pada masanya yang dijangkakan? Tidak sesiapa yang boleh jamin. Kerana langkah itu menuju ke kubur masing-masing. Langkah itu menuju kepada kematian masing-masing. Tidak ada sesiapa yang boleh. Itulah masa-masa yang diberikan kepada kita, dan bila-bila masa akan terhenti, kerana itu adalah hak Allah SWT. Seterusnya, keluar nyawa orang mukmin dan keluar nyawa orang kafir, bab yang ketujuh. Ini pun berbeza, tak sama. Keluar orang roh mukmin pun tak sama, keluar orang yang kafir pun tak sama. Dan pada itu, ada orang kafir diberi juga kemudahan ketika keluar nyawa. Ada orang mukmin diberi tekanan ketika nyawanya diambil, ditekan dengan dosanya. Diberi tekan dengan dosanya ketika nyawanya diambil. Sebenarnya tekanan itu sebenarnya untuk membuang dosanya. Ada juga orang kafir, apabila dia mati amat mudah baginya. Kita ingat orang kafir ini akan azab seperti yang tajuk 6 tadi. Sebenarnya ada orang kafir mati mudah, lebih mudah daripada orang Islam. Ada. Itu kehendak Allah SWT, dan adalah sebab-sebabnya yang disebut di sini. Kita lihat di sini. Diriwayatkan oleh Tabrani, Abu Naim daripada Amas, daripada Ibrahim bin Alqamah, daripada Abdullah, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya nyawa orang mukmin itu keluar dengan perlahan-lahan, dan nyawa orang kafir itu dicabut dengan keras seperti mencabut nyawa keledai. Itu asal. Saya ulang. Sesungguhnya nyawa orang mukmin keluar dengan perlahan-lahan, dan nyawa orang kafir dicabut dengan keras seperti cabut nyawa keledai. Seperti Allah berfirman, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum. Malaikat maut datang kepada orang yang baik-baik, beriman, beramal saleh ini, memberi salam terlebih dahulu dan mencabut nyawanya perlahan-lahan. Sama ada orang kafir pula, Allah berfirman, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydiyahum ukhriju anfusahum. Apabila kamu, alangkah dahsyatnya kalau kamu melihat orang kafir, orang zalim dicabut nyawa mereka maut tampar, pukul belakang dan pekik keluar kamu. Maknanya keluar ruh itu daripada jasad. Itu orang kafir pada asal. Dalam pada itu dinyatakan juga seorang mukmin yang pernah melakukan kesalahan lalu merasa terbeban olehnya pada saat meninggal dunia, maka kesalahan itu diampuni. Dan pada itu ada orang Islam apabila di saat kewafatannya dia masih ada dosa-dosa, dan ketika itu dia ditekan dosa-dosa itu, ditekan dosa, maknanya dia seperti sakarat, sakit, dan akhirnya dosa-dosa itu diampuni. Dosa itu tekan dia, akhir sekali Allah buang semua dan ia diampuni. Dan bermakna ketika sakarat dia ditekan dosanya, dan akhir sekali dosanya semua itu dosanya diampun. Kerana dosa itu tekan kepadanya, dia seperti gelisah ketika sakarat. Itu sebenarnya orang mukmin yang diampunkan dosa. Kalau banyak adalah tanda-tandanya. Tapi ada juga orang kafir pula yang pernah melakukan kebajikan lalu mengalami kemudahan di saat kematian. Itu adalah sebagai balasannya. Seperti yang pertama disebut, orang mukmin soleh nyawanya diambil, nyawanya keluar perlahan. Orang kafir pula nyawanya seperti dicabut keledai. Ada orang mukmin ketika saat sakarat begitu gelisah. Sebenarnya dia ditekan dosa-dosanya,
Ditekan sampailah dia mati, dosanya terus diampunkan kesemuanya, asalkan bukan dosa-dosa yang besar. Ada orang mukmin asalnya matinya amat dahsyat, tetapi ada juga orang kafir asalnya matinya amat dahsyat sekali kalau kita lihat seperti Allah sebut tadi ya. Tetapi ada juga setengah orang kafir ini mati mudah. Kenapa dia mati mudah? Kerana mereka banyak juga melakukan kebajikan, jadi pahala tak ada. Orang kafir ini buatlah apa-apa pun kebajikan, tidak ada pahala. Jadi Allah berikan juga, beri apa? Mati yang mudah. Sebab itu tetap masuk neraka. Apabila masuk kubur nanti tetap terazab dengan api neraka. Itu orang kafir. Setakat itu saja. Jadi orang kafir ini ada yang baik, bukan kita tak nafikan. Ada juga orang kafir kadang-kadang lebih baik daripada kita, tapi dia kafir. Dia lah orang kafir yang baik, tak minum pun ada, tidak berzina pun ada, jaga diri masing-masing, tidak melakukan maksiat seperti mana orang Islam ada, suka menderma pun ramai. Orang kafir bukan tak tolong sesiapa saja. Ada juga orang kafir pemurah. Jadi orang kafir yang seperti ini, dia pun dapat Allah balas, tapi pahala tak ada. Pahala mereka seperti batu yang kering, batu yang seperti tanah basah di atas batu. Apabila datang hujan, fatarakahu solda, tinggal batu sahaja. Tanah yang ada atas batu semuanya gugur. Itu pahala orang kafir. Setakat ada tak ada, ada nampak ada tapi tak ada. Ataupun kita lihat riak panas di tengah jalan, nampak seperti riak air, tetapi apabila dekat tak ada apa-apa pun. Itulah amalan orang kafir. Amalan kafir setakat itu saja, nampak ada tapi tak ada. Tapi akhirnya apabila yang baik-baik ini, apabila mati, Allah beri juga balasan. Bila setakat mati mudah sahaja, tak sakit, tak azab. Maknanya itu kena Allah SWT. Allah kena Allah SWT. Tapi ada juga orang Islam ketika sakarat gelisah itu ditekan dosanya, tetapi apabila nyawanya berpisah, dia ambil, dosanya diampunkan semua. Orang kafir walaupun mudah, selepas itu apa akan terjadi? Dikira orang yang sombong dan angkuh. Orang kafir ini dikira orang sombong yang angkuh, kerana Allah dah beri akal yang boleh imbang. Quran itu benar, pada akal kamu Quran itu benar, Nabi Muhammad SAW itu benar pada akal kamu, tetapi kamu tak nak mengaku. Dengan kamu rasa benda itu tak betul, dan kamu sombong dan angkuh, engkar kepada kitab Allah dan engkar kepada Nabi. Jadi mereka tetap masuk neraka. Jadi itu saja orang kafir. Jadi itulah diingatkan kepada kita. Jadi orang mukmin ini, orang yang soleh itu tak adalah yang kata ditekan dosa dia itu. Bermakna ada orang mukmin banyak ketika wafat dia juga ada amalan soleh dan juga amalan-amalan yang bercampur, tetapi dia masih imbang. Itu terserahlah kepada diri masing-masing. Bermaknanya ada juga kita mati mudah tersenyum. Kalau orang mukmin أشهد أن لا إله
Wassalatul qaimah Sayyidina Muhammad dan al-wasilata wal-fadilah wa ba'th maqam mahmud radhiyallahu subhanaka la tukhliqul mi'ad. Sebagai pengajaran dan kesimpulan, itulah hidup dan mati. Hidup yang berpandukan kepada kitab Allah dan Nabi, ataupun hidup yang mencari keridaan Allah, ditunjuk keridaan Allah SWT kepadanya, kepada orang yang masih hidup, dan dia berbahagia dan dia seperti tak sabar untuk mendiami kuburnya. Apabila diusung, dia minta cepatlah hantar. Ini orang yang soleh. Berbeza dengan di sebalik itu. Jadi inilah hidup kita ini, mencari keridaan Allah. Kita ingat Allah tunjuk, Allah akan tunjuk keadaannya bukan setakat di saat kematian, dalam kubur, dibangkit, dan berterusan bila kita akan berpisah semua ini. Bila semua kita ini akan masuk syurga, maknanya tamatlah satu kehidupan, bukan kehidupan, tamatlah satu perjalanan. Perjalanan kita ini yang dikira seperti hidup ini seperti musafir. Kita bermusafir ke syurga kita, dan diingatkan bawalah bekalan. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekalan itu fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekalan itu ialah ketakwaan kepada Allah SWT. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan pada tajuk ini. Yang baik itu hidayah Allah, yang buruk daripada saya sendiri. Semua maaf jika terkasar bahasa. InsyaAllah kita akan jumpa lagi, dan saya ucapkan selamat menyambut Ramadan. Semoga puasa tahun ini yang terbaik bagi kita, InsyaAllah. Kita tangguh sesi ini tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada